Assalamualaikum and hello guys. Okay, hari ni aku nak share pasal ajing. Ya, biasa kita ni kadang kita minat dengan ajing ni, tapi kita tak tahu nak mula. Sebab satu, dia masih lagi scene yang agak baru dekat Malaysia ni. So kadang-kadang kita tanya-tanya lah, apa nak pakai apa, set macam mana, tali macam mana, apa semua kan. Macam aku dulu pun Google sendiri, kadang tanya ChatGPT, of course YouTube, and then follow orang-orang yang mana nak mancing anjing kan. Jadi hari ni aku try share lah barang-barang yang kita perlukan untuk start main anjing ni, dengan apa barang yang aku ada. Jadi harap bermanfaat lah untuk kawan-kawan. Okay, first kita mulakan dengan kita pergi pada tali dululah. Okay, macam tali ni ada dua kat sini. Right, ni tali untuk ajing lah. Okay, yang ni Varivas ni Ajing Master Red Eye ni 1.7 5LB. Dengan yang ini Daiwa KK Bicinnya 2LB. Okay, yang Varivas ni aku tak guna lagi lah. Aku dapat murah hari tu RM35. Ya, itulah satu hal, barang ajing ni kadang ada mahal sikit, tapi kita boleh cari yang murah. Okey, baik, kenapa kita guna tali-tali ni? Kelebihan tali-tali ni sama, iaitu dia polyester. Okey, polyester ni kelebihan dia, satu, dia macam tali mono, tapi dia halus, dan juga dia ada sensitivity yang tinggi. Dan yang paling penting, dia kalau bahasa kita orang dengan kawan-kawan aku ni, kita panggil potong air. Jadi kalau kita baling, sebab kita pakai jig head yang ringan, jadi bila kita baling benda tali ni, dia cepat tenggelam. Jadi bila kita pakai jig head yang ringan, tali kita cepat tenggelam. So of course kita boleh sampai dekat target area yang kita nak tu lagi cepat lah. Berbanding kalau kita pakai tali braided, dia ada nilai apungan yang agak tinggi. So kalau kita perasan, kalau kita baling tali braided ni, biasa tali tu macam makan, dia duduk dulu atas air tu, baru dia tenggelam. Okay, kalau tali ester ni dia lagi cepat tenggelam. Jadi dia sangat membantu sebab kita pakai jig head yang ringan. Kita pakai jig head 3 gram hingga dan ke bawah kan. Jadi yang penting tali ester, polyester, sebab sifat dia, sifat tali tu. Jadi yang tadi, benda yang penting, dia sensitif, dia halus, dan juga dia mudah tenggelam. Okey, kemudian yang kedua, kita pergi kepada mesin. Okey, baik, mesin ni, satu, kita biasa akan ambil saiz 2500 ke bawah. Kenapa? Mudah je. Satu, sebab dia kecil. Okey, macam ni Daiwa Caldia LT. Ya, Daiwa Caldia LT saiz 1000. Yang ini Daiwa Luvias SF 2000 SS H. Okey, baik. So saiz kecil. Dan yang paling penting pada mesin ialah spool ni. Spool ni spool cetik, shallow spool. Bahasa Melayu kita panggil spool cetik. Yang ni kita panggil shallow spool. Okay, dua-dua ni shallow spool. Kenapa? Mudah je sebab dia. Yang pertama, sebab tali polyester ni halus. Jadi kalau kita pakai deep spool, tali kita tu akan tenggelam. Dan mungkin kalau macam contoh aku ambil Artegra 1000 aku ni, okay, dia tenggelam, dia dalam, spool ni dalam. Jadi bila dalam, mungkin tali ni, bila kita letak polyester ni, tali ni kat dalam lagi, walaupun kita dah isi penuh. Macam contoh Daiwa KK Bicin ni 200 meter, masih lagi duduk di dalam. Jadi dia akan mengganggu bila kita nak cast. Tambah pula kita cast ni benda-benda yang ringan, susah nak keluar. So kelebihan shallow spool ni memang untuk casting.
yang mudah tali keluar, dan yang paling penting tali kita tu halus, jadi spool ni cetik, tali kita pun nampak penuh dan tali senang keluar. Tu. Dan kemudian ada orang pentingkan dari segi sistem drag. Macam yang ni drag dia 3 kilo, yang ni 5 kilo. Tak ada hal lah, sebab kita main ajing, kita akan buat drag loose, kita akan ringankan drag kita, kita tak akan buat drag ketat. Macam ni, ketat ni sebab hari tu aku nak basuh. Lagi ringan sebenarnya drag kita letak. Sebab kita target kita ikan pelagik, ikan-ikan yang kecil, jadi kita tak perlu drag yang besar. So drag tu, kemudian ringan. Ringan ni subjektif. So macam yang ini 135 gram berat real ni, yang ini 165 gram. Adakah membantu? Bergantung pada individu. Ada orang dia tak suka ringan sangat, ada orang dia suka ringan. Cuma bila kita pakai yang ringan ni, kita nak cast. So boleh jadi kita akan cast sebanyak 100 kali lebih daripada tu. Jadi bila ringan ni, dia akan membantu menjimatkan tenaga kita. Kita pun balik tak sakit tangan. Macam pada aku pun 165 ni sebenarnya dah agak ringan. Yang ini aku pairkan dengan rod Ajido 1G. Yang ini aku pairkan dengan Abu Garcia prototype. Aku balik, tangan tak sakit apa semua. So ringan pun gantung individu, tapi pada aku penting juga. So aku cuba cari reel yang bawah 200 gram, dan yang paling penting wajib shallow spool. Shallow spool tu penting, spool cetik. Kemudian next kita pergi kepada rod. Rod kita pakai rod ajing macam ni, contohnya Abu Garcia Stage prototype. Dia punya tulisan dia ada kat belakang ni. Ni 1.2 tali, line 1.2. Ni memang untuk ajing. Bukan siap prototype. Ni handle dia macam ni, dia pendek je belakang. Kemudian satu lagi rod, aku ada ni Magic Craft Ajido. Ini first rod aku lah untuk ajing. Alright, dia punya kat situ kita boleh nampak dia punya poundage 0.8 2.5 LP. Dia boleh ambil berat jig sehingga 3 gram, 0.2 sampai 3 gram. Ini panjang 6 kaki 2. Baik, dalam pemilihan rod untuk ajing ni, yang paling penting ialah dia punya tips. Tips ni macam ni, tips rod Abu Garcia tadi. Ni tips ni. Tips ni kalau boleh kita cari tips yang apa kita panggil, solid tips. Solid tips. Solid tips ni penting kerana kita memancing ikan yang kecil, ikan pelagik, ikan kecil. So bila kita pakai solid tips, dia punya sensitivity dia tu tinggi. Macam ni Magic Craft punya tips. Ni tadi Ajido 1G punya tips. Dia punya sensitivity tinggi. So setiap getuan ikan yang kecil kita boleh rasa. Itu pentingnya dari segi pemilihan rod lah. Kalau panjang rod tu pula bergantung kepada tempat memancing kita. Macam untuk orang yang jenis land base, mungkin target spot kita tu jauh, jadi kita kena cari rod yang lebih panjang lah, maybe 6 kaki ke atas, macam 7 kaki macam tu.
Kalau yang main JT ke, main boating ke, tu sesuai pakai yang pendek lah. Macam Abu Ghasia tadi, dia 5 kaki lebih punya road. Memang sesuai. Kalau panjang ni kita nak main dekat tempat-tempat yang sempit ataupun ke bawah ni macam susah sikit nak cast. Sebab kita bukan nak cast sangat, kita macam nak just nak lepaskan jig tu ke bawah. So kalau pakai road panjang ni susah sikit. Alright, sekarang kita dah ada 3 benda tadi tu. Kita dah ada tali, dah ada mesin, dah road pun dah. Kemudian kita pergi kepada, bila dah ada tali, main line kita tadi polyester, kita kena ada leader. Baik, okey, leader aku pakai yang ini 4LB, yang ini 6LB. Ini barang-barang yang aku beli dia pun mostly boleh je dapat dekat Shopee ataupun seller yang bawa barang daripada Jepun. Okey, 4LB, 6LB. Ini. Okey. Kenapa ada juga yang pakai 2LB, 2.5LB? Itu bergantung pada masing-masing, dan juga mungkin juga tempat yang kita memancing tu. Kalau macam tempat yang structured, ada karang ke, kita baling maybe bawah JT ke apa, banyak tiang ke apa, better pakai yang tebal sikit lah, 4 ke 6 ke. Kalau macam tempat tu memang kita yakin tak ada apa-apa, clear, pakai 2.5 okey je, tak ada masalah. Alright, dan kita akan pergi kepada jig head. Okey, jig head. Okey, jig head. Kalau macam ni, jongko ni aku beli dekat Shopee je, 1 gram. Okey, 1 gram. Yang ni pun jongko juga, 1.5 gram. Ini jenama TICT Jepun. Yang ni 2 gram. Yang aku beli dengan ada seller, nama dia Subtle Strike. Okey, dia bawa masuk barang-barang Hajing. Senang cerita, barang-barang tu light game lah, Hajing ke Mebaring lah, boleh cari dengan dia. Ni 2 gram. Ini 0.4 gram. Kalau cerita pasal pemilihan jig head ni pun bergantung pada permainan kita hari tu. Macam contoh, kalau macam ada masa ikan tu nak yang tak jatuh cepat, so macam yang ringan-ringan lah, 0.4, 1 gram, 0.8 tu nice. Kalau jatuh cepat dia tak nak ambil. Bergantung pada selera ikan hari tu, dan juga mungkin arus main peranan juga. Kalau arus laju sangat, pakai 0.4 ni memang melayang lah. Tapi itulah, kadang ikan nak makan yang melayang, kita pakai yang melayang. Ada masa maybe kita nak ada cast jauh sikit, kita pakai yang berat sikit. Macam dekat, kalau macam kita main dekat boat, macam hari tu aku main dekat boat, aku pakai 2 gram hingga 2.5 gram. Sebab kalau tidak, tak turun-turun aku punya jig head. Walaupun ikan dekat unjam, walaupun kita tarik ikan pelagik ni yang boleh kata berenang di pertengahan air, tapi nak tak nak kita punya jig head tu kena turun juga dekat target area kedalaman yang kita nak tu. Kalau tak turun, tak jumpa juga ikan. So bergantung pada keadaan dan permainan kita hari tu. Alright, tapi dia punya mata, kalau kita tengok sini pun mata dia kecil. Ni mata kecil, mata pun ada saiz. So tengok tempat kita punya game macam mana. Ada yang nak mata halus, ada yang nak mata besar sikit, dan juga cara selera ikan tu makan. Alright, akhir sekali kita pergi kepada SP. Okay, SP ni lah yang buat kita nak panggil nak mujuk ikan-ikan ni kan. Okay, so SP ni ada yang panjang, ada yang 2.5 inci, ada yang 1.6. Tengok selera, tengok
apa yang kita target ikan kita hari tu. Macam ada setengah tempat dia nak makan yang panjang, ada setengah tempat yang makan pendek. Dia nama tu, belakang cerita, warna tu, pun tengok selera tempat tu. Macam ni Kanichen punya ni, yang ini dia dah siap dengan jig head dengan SP dia. Tapi aku tak pernah guna dia punya jig head ni. Biasa aku guna jig head aku sendiri. SP dia ni aku pernah guna yang putih, yang lain belum try lagi. Ni warna hijau ni dah guna. Macam ni beli kat Shopee je. Agak-agak tempat tu banyak cukai, pakai yang Shopee. Ni aku beli dengan seller yang bawa barang dari Jepun, SP. Macam orang kata caru suka panjang-panjang, Apex pun suka panjang-panjang. Yang macam selah aku tengok pernah mancing dapat selah yang kecil je. Yang saya macam ni, elok je dia makan. Warna tu ada orang kata warna yang paling common dekat Malaysia makan ni merah dengan hijau fluorescent. Putih pun banyak juga ikan yang ambil dekat di Malaysia ni. Tapi itu kadang-kadang kita kena berbual dengan tempat pemancing-pemancing tempatan. Jadi kita boleh tahu lah apa diet ikan dekat situ. Spot-spot ikan, kita pandai-pandai lah buat kawan, buat baik, masuk grup. Macam kalau kita kat Malaysia kita ada apa tu, grup Ajing Malaysia kat FB tu. Ada pun ada grup-grup WhatsApp ke, buat-buat kawan. Dia orang boleh share lah dia orang punya knowledge. Sebab asalnya aku hari tu pun awal-awal belajar macam tu lah. Mula-mula Google, lepas tu cari sikit dekat YouTube. Okay, now dah mula start Ajing. Okay, shop Ajing shop. Kita dapat feel ikan tu dengan set yang kecil sesuai. Ikan tu kecil, set kita pun memang padat. Jadi kadang-kadang kalau kita overspec, kita tak dapat nikmat tarik ikan yang kecil tu. Jadi spek peralatan tu bukan kata wajib pakai peralatan Ajing ni, mesti kena pakai tali polyester, mesti kenapa nak kena pakai rod mahal sampai 600, 700, ada yang sampai 2000. Bukan pasal wajib, tapi kerana kita nak rasa sensasi tarikan ikan pelagik tu, so kita boleh dapat dengan set-set ni. Ikan sehalus-halus gigitan tu kita boleh rasa. Macam kalau time tengah frenzy kan, tengah tarik tu, ada rasa tum sampai dia sret. Okay, break loose kan, sret. Tu dia bukan kata wajib kena pakai peralatan harga sekian-sekian, tak ada. Tapi kalau kita betul-betul nak rasa nikmat mancing Ajing tu, jadi kita cari barang-barang yang proper. Barang-barang yang kenapa kena ambil rod yang solid tips, kenapa kita pakai tali polyester. Bukan saja-saja, ada sebab. Yang penting kita nak rasa betul-betul ikan tu makan, ikan tu pergi macam mana. Kalau selama ni macam kalau kita naik boating, kita pergi Uncang, kita mancing guna Apollo, kita dapat rasa rod kita tu gegar-gegar ikan makan je. Tapi kita tak pernah rasa macam mana ikan tu punya lari. Dia punya renang dia bila dah ambil kita punya umpan kita, dia pergi tu macam mana, kita tak boleh rasa. Okay, tapi bila kita dah pakai set Ajing ni, kita boleh rasa macam mana ikan selah yang kadang panjang macam ni je, tak panjang mana pun, dia pergi. Kita boleh rasa rod kita, boleh nampak bending tu, boleh rasa dia ketuk kita punya umpan kan. So kenapa kita pakai peralatan-peralatan ni? Itulah sebab kita nak rasa betul-betul macam mana ikan ni pergi makan dan dia pergi. Maknanya kita pakai Apollo, kita dapat rasa benda tu. Dan jangan terkejut kalau tempat tu ada orang Apollo dan ada orang yang tengah mancing guna set Ajing casting. Set yang Ajing tu makan, yang Apollo tak makan. Aku dah pernah tengok benda tu. And memanglah kita dapat seekor sekali, buat naik seekor. Kalau ikutkan Apollo tu boleh dapat banyak. Tapi sebenarnya macam aku nak kejar rasa ikan tarik tu, ikan pelagik tu tarik.
So aku tak kisah, sekali aku dapat naik tu seekor. Orang 10 boleh dapat 3, 4, 5, 6 ekor. Kalau dia jackpot kan, penuh dia punya mata dia tu dengan ikan kan. Tapi aku shock, aku happy. So harap sharing ni walaupun santai-santai macam berbual kan, bermanfaat lah untuk kawan-kawan semua. Alright, sampai kita jumpa lagi. Kalau ada benda lagi lain aku nak share, kita share, kita buat lagi video. Alright, Assalamualaikum, dan jumpa lagi. Selamat berajing kawan-kawan.